أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada orang yang mendirikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah meletakkan kita dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kerana pada hari ini kita masih lagi sihat seperti sedia kala, ditambah dengan rezeki-rezeki yang lain yang berterusan sampai ke kita sampailah ke hari ini. Itu semua, tuan-tuan, tanda Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengasihi kita. Dia tak biarkan kita, bahkan diletakkan kita di tempat-tempat yang membawa keuntungan untuk akhirat kita. Alhamdulillah. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita masih lagi dalam surah An-Naba. Hari ni kita ambil ayat yang kita bermula pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 surah An-Naba. Kita baca sama-sama, tuan-tuan, bagi yang boleh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. صدق الله العظيم. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Naumakum subata. Mim mati bertemu dengan sin. Jadi tuan-tuan, hukum asas dalam tajwid ni ada dua.
Satu hukum nun mati dan tanwin ataupun bagi dua. Satu lagi bahagian hukum mim mati. Maknanya setiap kali ada mim mati adalah hukum tu. Setiap kali nun mati adalah hukum kat situ. Setiap kali jumpa baris dua pasti ada hukum. Jadi di sini mim mati bertemu dengan sin, hukum dia izhar syafawi. Kita tak boleh baca dengung, tak boleh baca waja'alna naumakum subata, tak boleh. Jadi bagi yang tak berapa nak faham tajwid ni, dia tak ingat hukum-hukum ni, cukuplah dia tengok tulisan tu. Kaedah penulisan ni membantu kita. Setiap kali tuan-tuan jumpa mim yang mati, di atas mim tu ada tanda mati kan. Maka mim yang mati dan ada tanda mati kita tak boleh dengungkan. Tak boleh dengungkan. Kalau jumpa mim tu mati, tak ada tanda mati yang itu kono dengungkan. Yang itu asas tu kono ingat. Jadi waja'alna naumakum subata. Tulisan tu subatan. Ni pun dah banyak kali kita bincangkan dulu. Semua huruf hijaiyah ni mana alif sampai ya, kecuali huruf alif lah, dia huruf mat. Apabila dia baris dua di atas, kita nak matikan dia, nak berhentikan, maka kita hilangkan satu baris. Subatan jadi subata. Bawah tu libasan jadi libasa. Ma'asyan jadi ma'asya. Kacau wali, kecuali. Bukan kacau wali. Kat pondok dia sebut kacau wali. Kecuali ta yang bergulung tu. Ta marbutah kita panggil dalam bahasa Arab. Ta ni kalau baris dua, jangan bilang satu baris. Ta yang baris dua ni, kita kena jadi ada huruf ha. Akhiratan contohnya. Dia ta tu bergulung. Dia akan jadi bunyi akhirah. Kita jadi akhirata. Nanti kalau kita jumpa contoh tuan-tuan, kita akan tunjukkan insya-Allah. Bawah tu waja'annal laila libasa. Jadi libasa subata ni kita panggil dia man iwab. Libasa. Waja'alnan nahara. Nun sabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran wajib didengungkan qadar 2 harakat. 2 harakat maksudnya 2 gerakan jari. Jadi gorak ni macam mana laju Laju mengikut nada bacaan kita. Kalau kita baca laju, lajulah gorak Kalau kita baca perlahan, perlahanlah gorak seimbangkan. Dan jadi waja'alnan nahara ma'asya. Kalau kita baca waja'alnan nahara ma'asya, yang itu salah. Dia kena dengung waja'alnan nahara ma'asya. Nun bersabdu wajibul gunnah. Bagi dua di atas, bila berhentikan hilangkan satu baris. Ma'asya, man iwab. Dan akhir sekali kita ambil satu lagi ayat tuan-tuan. Wa banaina fauqakum. Ni fauqakum sama dengan naumakum tadi. Mim mati jumpa dengan sin. Kita tak dengung izhar syafawi. Sab'an, ba mati. Ba ni huruf qalqalah. Maksud qalqalah ni, bunyi qalqal ni bunyi detakkan suara. Bila dia mati, sab. Jadi huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau kalau kita nak bahasa Melayu kan, kotor baju den. Kotor baju den. Atau baju den kotor. Ba, jim, dal, qaf, ta. Senang. Kotor baju den. Qaf, ta, ba, jim, dal. Maknanya 5 huruf ni kalau dia mati, dia mesti bunyi. Kita letakkan huruf hamzah lah bagi atas. Macam ni ab, aqa, aj, ad, alta. Kalau aj macam tu je, yang itu salah dah. Sab, tak ada b yang itu salah. Sab'an shidada. Tengok. Anshidada. Baris dua di atas bertemu dengan shin. Mana baris dua ni tanwin dalam bahasa Arab. Sama ada bagi dua di atas, bagi dua di bawah atau bagi dua di depan. Kalau ada bagi dua, mana adalah hukum di sana. Jadi di sini bagi dua di atas bertemu dengan shin. Hukum dia ikhfa hakiki.
Jadi ikhfa hakiki ni ada 15 huruf kan. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Jadi 15 huruf Jadi tak ingat pun tak pun tuan. Yang penting baca betul. Kang kona ikhfa baca tak betul. Tak payah macam tu. Biar dia baca betul tapi tak kona. Apa lah berdengung tu tuan? Saya tak tahu sebab apa dia berdengung, tapi dia berdengung lah. Kalau 5 kali kiamat pun saya bangun late berdengung juga dia. Hukum yang tu saya tak erti tadi. Itu lagi baik daripada ini ikhfa syafawi, ini ikhfa hakiki ni. Bila baca sab'an syidada. Itu ikhfa. Dia kalau dengung ya kah? Yang tu tak payah. Elok yang tak erti hukum tapi baca betul. Yang dia nak baca tu betul, bukan tahu. Sebab Quran ni dia bacaan. Praktikal itu kena betul. Sab'an ikhfa maksudnya menyembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf ikhfa. Dalam kes ni sab'an ni baris dua tu sebenarnya nun. Sab'an kan ujungnya nun tu. Jadi nun mati tu bertemu dengan shin. Kita kena sembunyian bunyi nun tu ke dalam bunyi shin. Bila kita sembunyian hilang bunyi nun tu. Dia dah masuk dalam shin. Jadi dia akan berbayang-bayang ya. Sebab tu dia bunyi sab'an. Nak sebut shin dah tapi tak sebut lagi. Sab'an syidada. Bukan sab'an. Itu izhar yang berdengung. Izhar tak ada dengung dah. Ini ikhfa. Nun tu sembunyikan dalam shin. Sab'an. Maknanya kita nak sebut dah huruf tu tapi tak sebut lagi. Campuran bunyi. Sab'an syidada. Syidadan jadi syidada. Itu man'i iwad. Maka jadilah tuan-tuan bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu kita lihat dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsiran. Ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dalam ayat 9 ni Allah Ta'ala sebut aku yakni Allah jadikan tidur kamu itu sebagai waktu untuk kita istirahat. Jadi kalau tuan-tuan tengok tafsiran ni dalam buku ni tuan-tuan boleh tengok muka surat 12 kan nombor 4 tu. Allah menjadikan waktu malam supaya dapat tidur dan berehat dari kepenatan bekerja sepanjang siang. Hari siang, mata kita jaga. Kan? Anggota kita bergerak. Bila banyak pergerakan, dia jadi letih. Jadi dia perlu kepada kerehatan. Cara Allah Ta'ala nak berikan kelangsungan kehidupan kepada manusia bila hidup tu stabil ya. Ada masa kita bekerja, terlatih tapi dia bagi rehat. Siang kerja, malam rehat balik. Dah terlatih tadi berehat. Dua tangan balik. Kang kerja latih balik, rehat balik. Kang kerja rehat balik. Panjanglah umur kita tu. Jadi bagi tak ada malam bekerja, tak mampu. 3 hari mampulah kita. Dah bekerja, tak ada rehat. Mau lotih, nak tidur tak boleh. Hari semua siang, ya. Jadi Allah Ta'ala bijaksana. Dia tahu kemampuan kita ni. Kan, dia bagi kita bekerja hari siang, hari malam dia jadikan kita untuk tidur. Macam mana pun kita kena tidur juga. Sebab hari siang kita dah letih, bekerja sepanjang hari, maka Allah Ta'ala jadikan malam sebagai waktu tidur. Jadi tidur ni tuan-tuan, dia batas antara hidup dan mati. Bila kita tidur, sebenarnya kita mati. Kita mati. Sebab itu, bila kita bangun tidur, kita nak tidur apa doa kita tuan-tuan? Bismikallahumma ahya
wa amut, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Lepas tu kita bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahya. Ini tak ada yang doa ingat orang tidur ni. Allahumma barik lana. Itu ingat kan. Alhamdulillahillazi ahyani atau ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami ataupun aku selepas Kau matikan. Maknanya kita tidur tu kita mati. Hidup tu sebenarnya adalah batas di antara hidup dan mati. Dan ulama-ulama kita dia buat kajian manusia ni sebenarnya 1/3 daripada umurnya, waktu dia adalah untuk tidur. 1/3. Sehingga kata Imam Ghazali, orang tu tidur satu hari 8 jam, umurnya 60 tahun. Orang yang 60 tahun kok tidur satu hari 8 jam, maknanya dia dah tidur 20 tahun. Siapa umur 60 tahun, kata orang purata dia tidur sehari 8 jam. Maknanya ketika 60 tahun tu dia dah tidur 20 tahun. 40 tahun tinggal. Okey, 40 tahun tinggal. Tu tak masuk lagi waktu makan berjam-jam tu. Berjam tu. Sudah akhir tinggal waktu ibadah tu tak tahu berapa minit, berapa jam tinggal. Waktu makan, waktu main, waktu mengeteh, tu kan ambil tahu semua tu. Pergi. Waktu buang air, lama dalam tandas tu. Tolak-tolak, gerbak-gerbuk, tak tinggal berapa tahun ni ibadah kita. 60 tahun mungkin tinggal 5-6 tahun memang tak betul lah. Kan? Jadi 1/3 masuk kita tu memang untuk tidur. Yang lain-lain tu 40 tahun tu lah kita bagi-bagian. Makan, minum, buang air, berkocok, sebagai kaluan. Dan tidur juga sebagai salah satu daripada tanda kebesaran Tuhan. Dia matiin kita, dia hidup kembali. Wa min ayatihi manamukum bil lail. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Di antara tanda-tanda kebesarannya, manamukum bil lail. Tidurnya kamu pada waktu malam. Waktu tu kamu mati. Berapa ramai yang Tuhan matikan ketika orang tidur. Tapi besok paginya mereka semua hidup kembali. Kan? Jadi dia satu keperluan Allah Ta'ala jadikan ni sebagai satu nikmat dan satu tanda kehebatan Tuhan. Jadi manusia dia kena tidur. Orang tua ni macam kita ni, dia tak boleh tidur lebih daripada 8 jam. Lebih daripada 8 jam tu bukan tidur, tu namanya membuta. Membuta namanya. Yang tidur lama ni budak-budak. Dalam kajian, budak yang bawah umur 6 bulan, dia perlu tidur 14 ke 16 jam satu hari. Sebab apa? Badan ni membesar dengan copek. Jadi dia letih. Sebab tu dia tidur, badan naik. Bila dia naik 6 bulan ke atas, kata ulama kita, dia tak perlu lagi 4 boleh ke 6 boleh. Dia jadikan 3 boleh. 2 boleh ke 3 boleh jam. Dia dah stabil dah. Dia dah kurang dah. Masa tu dia dah lasak-lasak kan. Dia nak macam-macam nak buat Masa bawah 6 bulan tu dia semua badan tu nak membesar. Dia letih. Pembesaran badan tu copek. So dia tidur banyak. Tapi bila lepas 6 bulan, dia hanya perlu tidur lebih kurang dalam 12 ke 13, 14 jam. Tak macam 14 ke 16 jam semasa bawah 6 bulan. Kita ni tuan-tuan paling elok 7-8 jam tidur lah. Di umur macam kita ni tak perlu tidur banyak-banyak dah sebenarnya. 6 jam je lah sebenarnya. Tapi doktor-doktor saya ni pengikut tegar Dr. Nurdin Darus, saya suka dengar tu. Yang paling sihat dia tidur kita pukul 10 malam. Dia tidur 10, seboleh, 2 boleh, 1, 2, 3, 4, 6 jam. 4 kita bangun. 4, 5, 6. 3 jam tu 4 ke 5, 5 ke 6. 2 jam kita boleh ibadah. Tu yang Nabi buat begitu. Tidur sebab itulah. Tidur pukul 10 tu paling ideal. Bila tidur pukul 11 dah mengundang penyakit. Tidur pukul 12 memang bawa penyakit. Tidur pukul 11 tu mengundang penyakit. Tidur pukul 12 tu memang bawa penyakit. Badan sakit, sistem badan kita terganggu. Paling cantik pukul 10. 10, seboleh, 2 boleh, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Cukup lah. Umur macam kita ni kan. Cukup lah tu. Jadi, tidur Tuhan jadikan sebagai kerehatan. Waja'alna naumakum subata. Subata tu kalau tuan-tuan perasan, simbata tu. Ada juga ulama sebut di sini bahawasanya subata asalnya daripada Sabtu. Hari Sabtu. Kan hari Sabtu orang tak bekerja. Orang tidur. Zaman-zaman dulu, zaman orang Yahudi dulu, memang hari Sabtu ni dia tak boleh bekerja. Dia tak boleh tangkap ikan, dia kena berehat. Kata Imam Qurtubi dalam
dalam tafsir inilah. Allahu a'lam. Kemudian waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Apa maksud malam sebagai pakaian? Kata Imam Tabari rahmatullah alaih, gelap malam itu dia menyeliputi badan kita. Dia selimut badan kita. Dunia ni diselimut oleh malam. Jadi libasa tu macam mana pakaian menutup badan kita, begitulah malam bila datang dia menutup dunia ni. Dia macam pakaian. Kemudian saya sempat tengok tafsir Tabari, dalam tu dia ada tulis satu pandangan daripada Ibnu Jubair dan As-Suddi mengatakan waja'annal laila libasa, ni maksudnya malam itu Tuhan jadikan sebagai satu ketenangan bagi manusia. Libasa, tutup jadi tenang. Malam ditutup dengan malam sebagai pakaian, menutupi. As-Suddi dan Ibnu Jubair mengatakan maksud malam sebagai pakaian tu malam sebagai tempat yang tenang. Kenapa tenang? Kerana gelap. Orang tak boleh gerak. Duduk senyap. Kita tengok anak kita di rumah, elektrik ada, melompat sanun. Tiba-tiba pump blackout. Apa nak diam? Senyap. Tak tahu nak gerak. Kalau kita menjerit, Omar, lampu padam. Dia tak tahu dia gerak, dia duduk kat situ dia kan. Bila ada lampu kan tengok. Kita pun sama macam tu. Jadi malam tu bawa ketenangan. Itulah maksud libasa tu. Malam tu bawa ketenangan. Okey, libasa tu asal mana pakaian. Diterjemahkan sebagai ketenangan. Kita relax, tenang dalam ni. Sebab kita ada pakaian. Kita cabut pakaian seorang dah, kita tengok dia kat sini. Ulu hala lagi ke bawah. Sebab pakaian dia tak tahu. Dia tak tenang. Jadi bahasa Arab ni dia cantik. Dia bawa banyak makna. Sebab itulah bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Kan kok dibahas-bahas lagi dari segi bahasa orang, banyak jadi. Sebab itulah bahasa Arab ni dipilih sebagai bahasa Quran. Kerana kata ulama' bahasa, satu perkataan bahasa Arab ni dia boleh pecah sampai ribu-ribu. Dia tak macam bahasa Inggeris. Kita bukan nak naunkan bahasa Inggeris. Kan kita pun ngaji bahasa Inggeris walaupun kita tak reti bahasa Inggeris. Tapi dia tak sekaya bahasa Arab. Saya selalu sebut, cuba tuan buat ayat menggunakan perkataan play. Play tu tukar sikit lah. Buat sikit kata sendi is ke a ke. Tapi asasnya perkataan play. Jadi satu ayat. Cuba tuan buat. The player playing. Ada ke? The player playing. Play. Tak ada kan? Habis the player playing je. Kau boleh guna. Apa lagi tu? The player playing apa cikgu? Orang tak reti bahasa Inggeris. The player playing apa lagi? Boleh tukar ke apa lagi? Tak ada. Tapi kau bahasa Arab, tu ambil apa? Daraba. Daraba daribun madruban bil midrabi darban bil madrab sampai 6. Tu satu ayat yang bawa maksud. Anak kita belajar bahasa Inggeris. My mother cut a vegetable by knife. Itu lihat. By pisau. Itu kan. Tu saya buat dululah. Dia tak reti dah. Apa pisau dia cakap? Dia tulis. By pisau tu tulis. Cikgu tengok. Yalah cikgu. Dalam bahasa Arab, kalau kita nak buat pisau tak tahu, ingat perkataan potong. Otomatik. Dia akan ayat letakkan dengan tu. Itu kalau bahasa Arab dengan bahasa Arab dia tahulah. Mana anak kita akan lopeh buat ayat. Dia akan selamat. Ada kaedah-kaedah dia lah. Jadi bahasa Arab tu kayo. Sebab itulah dijadikan bahasa ukhrawi, bahasa akhirat, bahasa Quran. Besok dalam syurga semua cakap bahasa Arab. Tak ada bahasa Melayu dah. Tak ada dah bahasa orang bau semua. Tak ada. Semua yang bahasa Arab. Macam Ustaz saya dulu orang Melayu. Tak. Kulluna natakallam wa natahaddas wa nunaqish bil lughatil arabiyyatil fasihah. Khalas yani. Fil jannah. InsyaAllah. Kan. Walaupun tak ngaji bahasa Arab. Kemudian. Waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu ma'asya ni mencari sara hidup. Kan maksudnya ma'asya ni orang nak mencari kehidupan pada hari siang. Kebanyakannya dengan tidak nafikan ada juga orang kerja malam. Tapi hari siang ni ghalibnya Allah Taala menjadikan waktu untuk mencari kehidupan pada waktu siang. Jadi hari siang lah semua orang keluar.
haiwan, manusia, apa yang namanya hidup, makhluk hidup, mereka akan cari makan kebanyakannya pada waktu siang. Kecuali makhluk-makhluk yang Tuhan tentukan untuk cari makan pada waktu malam. Adalah macam keluang, pori, kelawar, itu dunia dia lah. Pontianak kan nak cari makan waktu malam. Dia tak cari, ada ke pontianak? Haiwan tu pontianak, dia tak cari makan nanti siang, dari malam dia cari makan. Kan jadi hari siang ni sebagai hari mencari kehidupan. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Kami jadikan siang itu sebagai nusyura, hari untuk manusia ni mencari bertebaran, mencari kehidupan hari siang. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 petala langit yang kukuh. Maksudnya ni langit. 7 petala langit. Kenapa kata 7 yang asalnya 7 yang kukuh, tak ada langit dah. Dalam kurungan Ustaz Ahmad Sunayi tulis dalam kurungan 7 petala langit. Kalau terjemahkan satu-satu, wa banaina, dan kami bina fawqakum di atas kamu sab'an 7 shidada yang kukuh. 7 yang kukuh. Apa 7 yang kukuh tu? Ulama tafsir menyebutkan 7 lapis langit. Langit dia ada 7 lapis. Kan? Atap yang Allah Ta'ala tinggikan tanpa tiang. Allah Ta'ala menjadikan langit ini sebagai atap untuk dunia ni, tapi tak ada tiang. Itu salah satu daripada ini yang kita cerita ni. Allah Ta'ala nak ceritakan kehebatan-kehebatan ni. Kan? Ditunjuk satu-satu. Daripada tu sebelum ni bumi. Lepas tu pula cerita pula gunung ganang. Lepas tu kata jadikan kita berpasang-pasangan, ayat 8. Tu cerita tentang tidur pula, tentang malam, tentang siang. Ini semua tanda-tanda Tuhan letakkan kehebatan dia. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kalau muka surat 12 tu nombor 7 tu. Allah menjadikan 7 tingkat langit yang tinggi, amat kukuh buatannya dengan lapisan yang tidak akan rosak sistem peredaran makhluk angkasanya. Ia sentiasa teratur dan tetap patuh kepada Allah yang mentadbirkannya, terus berjalan, tidak ada jemu-jemunya. Jadi Allah Ta'ala sebut dekat situ 7 yang kukuh. Padahal Allah Ta'ala cipta langit, kita pandang nampak macam asap ya. Kita naik kapal terbang lagi tinggi, kita langgar awan putih, awan hitam ya. Tak tahu, tak nampak mana border langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Kita pun tak tahu kita tinggi naik kapal terbang tu dah sampai langit pertama ke belum. Orang yang naik roket angkasawan tu, tak ada orang cerita langit pertama warna ungu, tiba-tiba berkolap, langit kedua, tiba-tiba warna merah pula, langit ketiga. Kuning oren lah, compare, lain-lain warna, tak ada. Sama bentuk kan? Sehingga tak dapat nak dipastikan mana border Tapi 7 lapis. Kukuh kata Allah. Kukuh apa? Macam asap je. Tapi kukuh. Siapa kata kukuh? Walaupun dalam keadaan macam itu, bulan kat situ, matahari kat situ, bintang bukan sikit, juta bintang tu kata ahli sains, planet-planet yang lain semua tu bergantungan kat situ. Kukuh lah. Kalau tak kukuh tak payah bergantung dah. Kan? Tuan-tuan tengok dahan rambutan yang nampak raput itu, cuba tuan bergayut kat situ. Ke bawah tuan pergi. Kalau yang kukuh tu tuan tergantung situ, apa yang kukuh tak patah dah. Kan? Benda kukuh. Langit, bulan kat situ, matahari kat situ, planet kat situ, bintang kat situ, salah dia kukuh. Macam mana Allah Ta'ala jadikan dia kukuh, padahal dia hanya seperti nampak macam asap, dukhan. Dukhan bahasa Arab, asap. Itulah Allah Ta'ala nak cerita kehebatan dia. Nampak macam asap ya, tapi segala-gala kat situ. Kalau kamu lihat di bumi dia ada sungai, ada gunung ganang, bukit bukau, hutan, sebagainya, batu batan. Hebat bumi ni. Kau tengok ke atas, matahari dia lagi hebat lagi. Matahari, bulan, planet, bintang yang besar-besar. Kemudian tak apa benda lagi, benda Allah yang terabang tu dalam dokumentari. Benda yang nama terabang tu batu kau. Batu tak tahu lah berlagu-lagu orang kan. Elok bergarak dia. Macam burung terbang kan. Padahal dia banyak tu.
Kok dia berlagu-lagu tak tahu apa jadi, malah tutup atas tu, nampak api kita atas tu kan, tak ada. Elok dia. Kan, siapa yang cipta tu? Allah Ta'ala cipta. Hebat. Tuan. Jadi Allah Ta'ala sebut, aku ciptakan ke atas kamu tu 7 lapis langit. Tak ada tiang. Kan? Amalan kita diangkat ke langit. Kat mana? Kita pun tak tahu. Malaikat kat mana tempat tinggal lah? Di langit. Kat mana? Kita pun tak tahu mana dia malaikat. Langit tu tempat tinggal para malaikat. Rasulullah lalu Isra Mi'raj naik ke langit. Kan? Tak mana-mana pun wallahu alam. Kan? Turun kitab pun dari langit. Nak cerita apa? Hebatnya langit yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa tiang. Kalau kita pandang ke atas, kita pun tak tahu di mana penghujungnya. Kalau pandang atas surau mana, jalur orang kayu berlontung, pum. Bagi bangunan dewan pun ambil bulu, kelungung, ada ke atas tu lagi. Tapi langit Allah Ta'ala ni, orang hantar jet selalu laju tu, roket tu, tak pernah masuk berita dah. Tiba-tiba Apollo Amerika terpacak, tak boleh turun. Dia dah sampai ke atas, ke langit yang atas tu dah tak boleh turun kita. Tak ada. Tinggilah, terbanglah tinggi macam-mana pun macam tak ada kesudahan. Walaupun dia 7 lapis. Itulah hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Jadi dia tunjuk kat kita, aku ni hebat, kau tengok langit, aku buat. Kemudian waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Maknanya matahari. Allah Ta'ala jadikan matahari. Punya hebat matahari itu, Allah Ta'ala kata, matahari itu sebagai salah satu alat bondo yang tunjukkan dia hebat. Kita pergi, orang kata wan anak kita pergi bodoh lah. Kita pegang pun tak apa. Bukan pegang, mandang pun tak larat. Tengah hari je pandang matahari. Pandang. Nak mandang pun kita tak mampu. Sakit lah mata dan. Nak pegang lagi tak apa lah. Pandang kita dah tewas dah. Tak boleh kita nak renung matahari tu. Besar dengan panih itu bila kita pandang sakit mata kita. Nak pegang, nak sampai lagi lah. Tepatlah Allah Ta'ala kata, aku jadikan pelita yang amat terang matahari. Kan? Macam mana matahari yang sebesar itu boleh cover haba untuk bumi. Kok matahari tak ada, kita dah lama baku, dah lama mati. Sebab itu semua planet duduk di atas orbit dia. Dia takkan terkeluar daripada, kita kata orbit ni, rail dia lah. Sebab rail itu Allah Ta'ala dah takdirkan lah. Macam bumi ni, dia tak terkeluar. Dia elok ngayau ni, nanti mengayau star jauh bergayau ngayau lah. Ramai mati lah kita sedar. Dia kat situ je. Dia takkan ke mana-mana. Dia takkan boleh lari daripada matahari. Dan Allah Ta'ala jadikan matahari ni sebagai sumber kehidupan. Jadi dicerita kat kita, antara tanda kebesaran aku ni matahari. Yang beri haba kat kau tu. Bumi yang kau duduk tu, dia takkan boleh lari daripada matahari. Kalau dia lari dari matahari, manusia ni akan beku. Kehilang haba, kita akan mati. Tumbuh-tumbuhan perlu kepada sinaran matahari. Kita pun perlu. Kalau kita tak ada matahari malam, kita jadi letih, moyok kita. Bila dapat matahari, kita jadi sogar. Itu juga tumbuh-tumbuhan. Kan? Jadi, kita nampak besar ni ayo. Sebenarnya jisim ni cukup besar. Cukup besar. Saya suka baca kitab-kitab buku-buku ni. Kalau bab-bab kajian ni, saya suka baca Profesor Quraish Shihab lah. Tuan carilah. Ada juga. Dia berada di mana-mana saja buku tu. Maknanya dia tu Tuhan lah. Jadi dalam kajian dia, Profesor Quraish Shihab ni, orang Indonesia, dia sebut bahawasanya matahari tu, jisim dia tu 300,000 kali ganda lebih besar daripada bumi. Kok 3 kali pun dah besar dah. Ni 300,000 kali ganda lebih besar daripada bumi. Tuan kira tu. Macam mana bumi tu? Sekali ganda, kali kedua, gigauan, ampean. Kok 300 kali ganda pun dah besar. Ni 300,000 kali ganda lebih besar daripada bumi. Matahari dah. Kan? Suhu permukaan dia, kita ni 6,000 darjah Celsius. Muka tu 6,000 darjah Celsius. Kita bila demam berapa? 37. 36 tu dah mula angka. Orang baru tak angka ke? Dah angka lah 36 tu, angka tu.
Naik 37 dah kategori demam. Tak boleh. Baru 37 darjah Celsius. Yang ini 6,000 darjah Celsius. Kok kita 6,000 dah tak ada apa dah tu, dah jadi tulang tak ada, dah cair botol tak ada apa tinggal dah. 6,000 tu. 37 kita dah rasa macam ni. Kok 38 dah. Kok panas tu sampai 40 tu biru lobam. Saya dulu pernah jadi demam panas. Tak bangun-bangun budak ni, tak bangun-bangun budak ni, tak bangun-bangun ke Ampangan masa tu. Dah malam tidur sampai pukul 10 tak bangun-bangun. Dalam boyan. Pogang masya-Allah dah merah tuan. Bawa klinik ke Ampangan tu dia letak dalam tap tu buah air batu. Ungu tu ibadah ni. Saya ingat dah mati dan anak saya nombor 2 tu hidup dia rupa lagi. Kita baru jadi ayah anak budak tak tahu demam panas tu macam mana. Nasib baik tak ada apa-apa tak semua kan. Itu baru 39 ke 40. Kalau naik 42, 43, 44, 45 wallahualam tak tahulah. Kalau suhu badan kita macam tu parah kita. Itu permukaan tu 6,000. Tapi suhu tengah-tengah tu ulama pun kaji. Tengah-tengah ataupun kita pergi Taurih tu teras matahari tu 15 juta darjah Celsius. Wih, kita tahulah 15 juta ni macam mana panas kat ni. Lotak apa memang habis semua tu. Dengan kekuatan itulah maka dia berikan matahari yang jauh duduk jauh daripada kita ni, dia boleh sampaikan haba dia pada kita. Boleh sampaikan haba dia pada kita. Padahal jarak kita berapa tuan? Saya catat semua ni. 149,680,000 kilometer jarak bumi dengan matahari. 100 juta. Tapi tengok masa musim panas. Tanggal baju ke tu. Tuan-tuan bayangkan Imam Qutubi yang karang tafsirnya. Dalam ni ada nanti kita jumpa ketika dia membahaskan di mahsyar. Di mahsyar matahari kadar mailan. Satu batu di atas kepala kita. 1 juta kita tanggal baju. Kalau satu batu, siaplah. Hanya orang-orang yang beramal, beriman, maka Allah Ta'ala selamatkan. Kalau tidak, kata Imam Qutubi, Nabi menyebutkan, ketika itu di mahsyar orang ni poluh turun, turun sampai 60 hasta ke bawah. 60 hasta, poluh Kemudian poluh tu meluap naik balik. Ada naik parit kulali, ada naik parit koting ada parit lutut ada bonam manwar sampai paho ada sampai dada, ada sampai lomeh. Tak dalam sungai. Dengan peluh dia sendiri. Jadi semuanya bergantung selamat tak selamat tuan-tuan kena amalan kita. Jadi Allah Ta'ala jadikan matahari yang aku buat tu yang panas macam tu jadi sumber kehidupan kamu tu, itu salah satu tanda kehebatan aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waja'alna sirajan wahhaja. Kata Profesor Quraisy Shihab lagi, matahari ni cahaya itu ambil masa 8 minit dia sampai ke bumi. Juta lebih tu. Cahaya tu kan dia laju kan. Cahaya lebih laju daripada bunyi kan. 8 minit je. Dia dah sampai dah ke bumi ni. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala ciptakan matahari. Matahari dah sebegitu hebat dah. Itu kita tak cerita lagi pula. Macam mana matahari tu mengeluarkan haba. Di proses haba tu tang mana keluar. Itu ulama-ulama Islam kaji sampai macam tu. Apa yang ada dalam matahari tu? Yang boleh bulan-bulan berlagu sama sendiri tu akhir keluarkan haba. Itu pun dibahaskan oleh ulama-ulama. Jadi tepatlah bila Allah Ta'ala sebut, aku jadikan matahari, kau tengok matahari tu. Itu tanda kebesaran aku tu. Wa anza, kita habis 3 ayat tapi betul berhenti. Isyak. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Satu lagi tanda kebesaran Allah, turunnya air hujan yang mencurah dari awan mendung. Muka surat 13. Lalu ditiup angin bagaikan diperah. Kemudian bumi yang ditimpa air hujan itu pun menjadi subur. Lalu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada jenis biji-bijian yang mengeluarkan beras, gandum, jagung, kacang dan sebagainya. Juga pepohon yang beraneka macam, semuanya itu untuk menjadi bekalan hidup manusia dan haiwan. Selain itu Allah jadikan pula perkebunan berpohon rimbun
dahannya mengembang, paut memaut antara satu dengan lain. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Okay. Jadi ayat 14 tu beritahu hujan yang Tuhan turun ni pun tuan-tuan, dia ada dicatu. Ada qadar. Juzuk 14, 18 tu. Allah Ta'ala sebut. Aku turunkan hujan ni dengan qadar. Dia bukan main turun macam tu je. Ada qadar. Kalau tak ikut qadar nanti, itu yang kita panggil jadi air bah tu, banjir. Jadi Tuhan turunkan sesuai dengan keperluan. Hujan ni daripada langit. Banyak sangat ayat yang menceritakan Allah Ta'ala turunkan air hujan daripada langit. Yang dari awan. Macam mana pula air hujan ni boleh jadi tanda kebesaran Tuhan? Kami turunkan dari awan air yang tercurah. Yang hebat dekat sini, kan kau baca, oh Tuhan turunkan air hujan daripada awan. Ni tak nampak hebat ni. Tuntun bayangan. Awan ni. Awan tu kita tengok berarak itu kan. Macam asap je. Tapi bila dia turun, banjir Gombau. Gombau banjir. Tuhan mengairkan satu kawasan air dengan awan. Turun tu beratus-ratus galen nak banjir di Gombau ni, tak boleh turun 2-3 beldi dah. Makna beratus-ratus galen tu. Ke mana diam itu? Padahal tu awan ni bergerak. Kita pun faham. Air tu turun daripada awan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa tu ayat tu? Asqalat da'wal, bukan tu. Dan 7 tu. Allah Ta'ala sebut, aku turunkan air hujan daripada awan. Aku tiupkan awan ni ke tempat-tempat bumi yang kering kontang. Dan aku turunkan air bumi yang kering tu, air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada banyak cerita dalam Quran tentang ayat macam itu. Jadi nak cerita ni awan yang keluarkan air. Jadi awan tu macam tu je. Lainlah kalau awan tu macam beldi, nampak gorak dia kan. Satu tank koreh dia tembung air. Mana sabarlah sekali nak hujan rau nampak Tuhan Tuhan. Tak adalah kita balik dah. Ini awan. Sekali turun tak berhenti-berhenti. Mana dia air tu? Macam mana Allah Ta'ala bawa air tu dalam awan-awan tu? Kan? Sampai banjir satu dunia kadang banjir. Nak banjir, dia bukan tang bawah, tang atas turun ni. Air tu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita fikir. Macam mana kau tengok air tu punya banyak turun, aku turunkan daripada awan. Pada awan tu satu benda yang tak boleh nampung apa-apa pun. Tapi bila turun membanjiri kawasan bumi ni. Kau tengok kat situ kata Allah Ta'ala. Hebatnya aku. Linukhrija bihi habban wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Tanah kawin macam mana pun kono air hujan, air ada, mesti ada tumbuh-tumbuhan sikit. Tak pun hijau sikit, rumput tumbuh. Kan, tak mana pula tu. Dah lama kawin tu tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala suruh kita pergi. Siapa yang hidupkan tu? Kan, tanah pun kita ambil tanah, bawa masuk rumah, diri-diri nama-nama berumput deh. Kita pun heran, macam mana siapa nanam? Tu Allah Ta'ala nak sebut tu. Kan, air hujan tu sebenarnya air yang menghidupkan. Tuhan menghidupkan bumi ni dengan air hujan. Kan, jadi kita sebenarnya orang yang beramal dengan mandi air hujan tu sihat. Orang tu jangan mandi hujan, domam kan. Memang turun hujan tu memang jangan mandi. Itu banyak asid tak apa bodoh isi tu. Dah 15 minit kata pakar-pakar kesihatan, lepas 15 minit memang elok mandi air hujan tu. Mandi air. Lepas 15 minit. Seperti yang mandi kangkuk, kontong. 5 minit ke 20 minit tu mandi. Macam ni tuan. Kita akan rasa letih. Confirm. Dah mandi-mandi tu letih. Lepas tu tuan selimut tidur. Tu bangun tu tengok. Oh, lepas tu rasa macam muda lebih 8 tahun. Dia itu putus orang-orang pengamal kesihatan ni. Lepas 5 minit kalau air hujan tu turun lagi, mandi. Dah mandi tu kita akan mandi lama-lama, kita akan rasa sujud letih. Tu elok sebenarnya. Tu kita berehat, tidur. Selimut. Itu bangun. Oh, lama. Masya Allah. Sihat. Tak ada demam-demam. Bohong semua tu. Teori. Siapa kata ada kena air demam? Tak ada. Mandi tuan. Bagus.
Kan amalan. Kemudian pula ulama kita ajar untuk anak-anak kita. Ini dalam kitab ada sebut. Air hujan yang hujan kami malam Jumaat. Manuel lepas maghrib ya. Dah masuk Jumaat kan. Kami maghrib ya ku hujan malam tu. Air tu kita tadah. Dah tadah tu tebik tinggi lah. Ambil. Mak boleh buat, ayah boleh buat. Bacakan Fatihah 70 kali. Alhamdulillah. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu kita niatkan supaya Allah Ta'ala cerdik anak-anak kita. Yang sebab minum air ni. Sebab ya tu Allah Ta'ala yang buat, tak ada minum pun cerdik. Tapi niatkan supaya anak kita ni pun cerdik. Jadi air tu kita baca 70 kali Fatihah. Lepas tu kita suruh anak kita minum dalam amalan ulama kita kan. Minum ketika matahari naik kadar segalah. Matahari naik kadar segalah tu, suruh anak kita istighfar, selawat 3 kali, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, minum. Kita pun nak buat abang amalan pun kena istighfar 3 kali, selawat 3 kali. Hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah dan para sahabat. Dibacalah Fatihah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu kita niatkan, ya Allah Tuhanku, cerdikkan anak aku. Dia minum air ni. Ambuih kan ke air tu. Habis waladhdallin ambuih. Habis waladhdallin ambuih. Ambuih. 70 kali Fatihah. Bagi anak kita minum, masuk pagi matahari naik kadar segalah, suruh dia minum. Kalau dia kata, "Bi, ayah, macam mana nak tahu kadar segalah ni?" Suruh dia buat galah setiap hari pergi sekolah. Tak tahu. Pukul 8 tu kan. Pukul 8 tu matahari tu mana pukul 8 solat duha tu. Dah boleh solat duha tu, kira matahari dah naik dalam pukul 8 tu, suruh dia minum. Setiap selawat insya-Allah tuan. Kan setiap hari buat macam tu. Insya-Allah anak jadi cerdik. Di samping kita pula sebelum anak kita keluar kita bacalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau dia lelaki, kalau dia perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Minum tu usul-usul kita. InsyaAllah. Kita tak buat orang Islam, orang Yahudi dia buat. Setiap hari orang Yahudi tu akan doa anak. Dia akan, walaupun dia tak bertuhan dengan Allah Ta'ala, dia akan ingat anaknya. Kita bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling kuat, yang paling mulia. Allah Ta'ala pernah muliakan kita dalam Quran. Jadi jangan bagi bangsa lain boleh mengatasi kita. Saya sebab dulu masa ngaji Mesir dulu ada kawan Yahudi ni ramai. Yang ngaji American University ramai orang Yahudi. Dia buat ni dia kata amalan Yahudi tradisi ni sebelum keluar abah akan pegang kepala dia beritahu. Ingat nak, kita bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ni bangsa terbaik. Dia kata terbaik. Kita tak boleh kalah daripada bangsa lain. Jangan ada bangsa lain lebih cerdik daripada kau. Kau yang Yahudi. Sebab itu kalau dekat Mesir, Palestin tu, kalau bunuh seorang Yahudi, dia akan bunuh 10 orang Arab. Tak boleh bunuh dia, dia hebat. Memang pun mula-mula dulu dalam Quran katakan dia ni hebat. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, nanti juzuk 1. Dan aku, kata Allah Ta'ala sebut, aku muliakan kamu semua bangsa Yahudi daripada seluruh alam. Kau lah paling hebat. Tetapi oleh kerana mereka engkar dengan Tuhan, tak beriman dengan Rasul-Rasul yang diutuskan, mereka bunuh sampai 90 orang Rasul. Mereka bunuh. Bunuh 10 orang Rasul. Bangsa dia sendiri tu, dia tak nak beriman juga. Sampai zaman Nabi Musa. Dogi. Akhirnya Allah Ta'ala pun sumpah yang muda-muda jadi kera, yang tua-tua jadi khinzir. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Macam mana pun kau datang wahai Musa, bawa lah apa bukti pun, aku takkan beriman juga. Takkan beriman juga, kata orang-orang Yahudi. Sampailah ke hari ni, macam itulah yang ada kat sebelah Palestin tu. Dia tetap mengganggu orang, dia tak ada rasa dia salah apa. Orang menyerang dia, orang tu pengganas. Dia menyerang orang, tak apa. Dia tak apa. Kan bengong mikir macam tu. Orang menyerang dia, orang tu pengganas dia. Dia menyerang orang, tak apa pula. Ini masalah ni. Kan? Pelik kita. Orang ambil tanah dia, menceroboh, penentang haram. Dia dah lama buat kerja haram, dah masuk ke Palestin tu. Sebab pun tuan, sebab dia rasa tu tanah dia dulu. Memang pun asal keturunan tu, hatta di Mesir tu sendiri, di Madinah itu sendiri asal orang Yahudi duduk situ ramai. Tapi bangsa yang Tuhan telah hina, kunu kiratan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Tuhan dah sumpah dia, tak ada, buang dia daripada tanah air, tak ada tanah air, akhirnya merempat bangsa Yahudi. Akhirnya dia merampas tanah orang. Dia pergi Syria, dia ambil Bukit Golan. Dia pergi Mesir, dia ambil Semenanjung Sinai.
Dia pergi Lubnan, dia ambil utara Lubnan. Tu dah kau jauh kan? Mana tak kawasan tak ambil, dia pun buat negara Israel. Itulah bangsa Yahudi yang Tuhan laknat. Wa jannatin alfafa, dan perkebunan berpohon rimbun yang lebat. Daripada turunnya air, Allah Ta'ala jadikan kebun-kebun yang rimbun yang lebat daripada air hujan. Kan? Allah Ta'ala tunjukkan air hujan tu turun, aku tumbuhkan pokok besar-besar, hebat-hebat, rimbun-rimbun. Nak beritahu kita dengan air hujan. Kita pula curah pokok bunga berbaju-baju, macam tu cerdik, tak naik-naik. Kan? Kadang mampu pokok bunga kotek kita. Tu berdiri tak hari tu. Baju tu, baju ni, mati. Allah Ta'ala turun, aku pakai air hujan je. Tak ada baju pun. Tak ada cakap tak ada baju pun, tak ada. Yang tu mana nak cerita, tu tanda kebesaran Tuhan tu. Aku bagi hujan je. Tapi you tengok pokok-pokok. Bila hujan tu tengok subuh dunia ni lain macam. Tapi tu berjalan tu rumput dah kuning, tiba-tiba hujan turun hijau balik. Hujan turun. Okey, kau tuan tak percaya, nanti bila apa tu? Bila masuk kuing kontang, tapi berjalan tu kan dia kuning kan. Tuan-tuan ambil air paip, kau ambil air sungai pergi duri kan. Jadi hijau tak? Haram. Kita hari duri hujan turun ke mana? Sekali turun hujan hijau. Ni maksud ayat ni. Aku turun hujan ni, subuh semua. Kan? Tak ada baju-baju dah. Orang hutan tu, belakang rumah kita. Pokok radang-radang tu semua hujan. Pokok dian tu, besar-besar, semua harapkan dia hujan. Jadi orang yang mandi hujan tu sihat. Kan? Kono beramal lah. Minum air kalau boleh. Kalau boleh diambil lah anak-anak malam Jumaat tu kan. Wallahu alam tuan-tuan. Dia jangan cucu atap. Kan ada lah cicak mampu sekor karang, kan lain nak rasa air, payah-payah pula lain macam air ni. Ketik burung semua kan. Dia elok kawasan lapang. Lapang tinggi, letak tinggi. Biar ada jutur jam tu tuan. Tapi lepas 15 ke 20 minit. Jangan tuan hujan tu tak dah. Yang tu kan mandi, minum kan macam-macam. Asap kilang Motorola ada dalam tu, tak apa benda lagi dalam tu semua ada kan. Lepas 15 minit ni dunia ni dia dah bersih dah. Turun air kan, habis semua kotoran abu-abu antara dalam udara kita dah bersih. Jadi lepas tu tak dah. Yang itu air tu cukup bagi. Bacalah untuk anak kita, insya-Allah tuan-tuan. Itu amalan-amalan yang guru kita buat. Saya nak jadi cerita lah. Saya pernah buat ni sekali je tuan-tuan. Nak jadi cerita lah, wallahu alam lah. Cerita ni akan menutup kuliah kita pada malam. Masa kita kerja kat Semenda dulu, sekolah Datuk Abdullah. Masa tu Puan Normah, Podeh ni. Puan Normah duduk kat Podeh ni. Jadi dia ni, Puan Normah ni agama tu kuat lah. Pengutur-pengutur sebelum ni kuat kat agama, tapi tak ada lah jumpa-jumpa kita. Dia dah risau, dia pengutur kan. Dia panggil masuk pejabat. Ustaz, tak ada kok amalan-amalan kita nak bagi budak ni kuih otak 2 bulan sebelum pekso ni. Ada otak kata dia. Bila orang tanya dia, Puan, ada dalam kitab amalan untuk guru dulu. Kita ambil air hujan, tak ada air hujan pun tak apa tuan. Air mineral pun tak apa. Kita baca Al-Fatihah 70 kali. Lepas tu kita bagi anak murid kita minum. Tapi kena beritahu dulu, air ni tak boleh mendatangkan apa-apa. Yang buat kerja ni Allah Ta'ala. Tapi kita hanya diberi usaha. Tuhan bagi kita usaha. Nak tengok usaha kita tu. Jadi kita usaha lah. Kesan tu kat Tuhan. Hak manusia ni Tuhan bagi usaha je. Kesan tu Allah Ta'ala nya kita. Jadi dia bagi usaha, kita usaha lah. Usaha tu, usaha ni. Kesan bagi Allah. Kena beritahu anak-anak murid kita. Ni usaha kita. Kau tak ada air pun cerdik. Kalau Tuhan nak bagi cerdik. Budak ni tauhid tu kena pasak tu, kena batu air. Kan dia percayalah ke air tu. Tu air kosong je. Okey. Saya cerita potang kat dia tu. So gitu dah ada pengumuman. Gitu. Semua guru dan pelajar diminta ke dewan. Pula ni. Arahan pengutua. Ui kita ramai. Apa ni sampai Ustaz. Panggil kita kat bawah ni. Fatihah 70 kali. Dia pun cakap kat tempat. Bila pula. Tak ada tiba-tiba. Kita pun baca. Okay, sejam juga lah baca. Satu sekolah. Tahun tu lah tuan-tuan. Tahun tu lah sejarah. Bagi sekolah Semenda. Tahun tu sejarah. Tahun dia sebelum dia pencen. Kenapa saya kata sejarah? Daripada 10 subjek tu, 9 subjek tertinggi sekolah tu. 9 subjek untuk sekolah-sekolah harian. Yang masuk sekolah Podeh tu, sekolah-sekolah harian dengan 9 subjek terbaik, semua yang paling tinggi di Semenda.
kecuali matematik moden ni tak. Matematik admin. Orang lain tu semua. Quran sunnah kat situ, BM kat situ, BI tu. Allah. Essay bila keluar tu takajud dia gaan dia dalam bersyukur benar. Dia tapuk saya tak ada peluk kita pula. Kum tu, ustaz betul lah tadi, betul lah tadi. Apa pula saya dapat tahunya semua kita terbaik. Tahun tu lah saya sibuk pernah pergi ceramah sampai ke nilai. Sampai nak ke KL sebab apa tu? 9 subjek 10 9 situ tinggi tuan. Ngeleng, betul lah ustaz tadi. Lepas tu tahun depan tu motor baru, tak ada panggil-panggil, diam kita. Ada. Itulah yang ketika itulah sejarah tuan-tuan. Nak jadi cerita lah waktu sampai hari ni puan normal ni. Ya Allah. Jadi kita usahalah kan, itu air besok ya. Jadi anak-anak kita cuba buat. Kita yang paling elok tu omak. Kan dia keluar daripada omak rahim ibu ni. Ibu ni kalau bandingkan dengan ayah, doa ibu tu lagi kuat lah. Bukan ayah tak makbul, tapi ibu ni dia mengandungkan. Itu juga tuan-tuan, kalau orang nak bubek dulu, saya tak ada cara lain tau. Ambil air, saya patut Fatihah 70 kali. 70 kali. Untuk tuan-tuan yang perempuan, kalau ada, apa tu? Dia panggil apa? Sonsang ya. Sonsang, baca Fatihah tu. Tapi kita kena top up lagi, kena buat Rabu malam kami. Rabu, kami, Jumaat. Baca Fatihah. Sembahyang hajat 2 rakaat, lepas tu baca Fatihah 70 kali, niat. InsyaAllah budak tu berkali. Itu pengalaman saya lah, sekarang ni 3 orang lah. Macam tu lah cara tu sapu daripada atas buat ke bawah. Jangan sapu atas ke bawah, kan budak tu pusing-pusing lah. Tak ada lah dah. Tak apa. Tak, itu dulu memula buat. Ustaz nak sapu ke mana ni? Awak minta tu macam mana awak minta hati. Sapu ke bawah lah. Yang ke atas kan budak tu pusing-pusing tu ke bawah. Sah pula. Orang pertama pesakit saya tuan-tuan, bukan songsang, diamond. Melintang. Ya. Budak tu melintang. Nak kena bodah dah. Kita pun balik masih masa tu. Sebelah rumah tu. Tolonglah baca. Baca apa? Bukan dukun. Orang penghafal Quran tu manalah tahu kan. InsyaAllah aku makbul lah doa kau. Tak tahu dah cik. Bacalah. Kita pun apa nak buat ni. Buatlah itu Yasin. Apa ni. Fatihah tu 70 kali. Sembahyang hajat. Nabi sebut bila kamu ada benda besar nak buat, mulakan Rabu malam Jumaat. Ada saya jumpa kaul tu. Jadi Rabu, Khamis, Jumaat. Kita buat sembahyang hajat 3 kali. Baca ayat tu 70 kali Fatihah, hombui. Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu tu saya bagi kat dia. Tanya, macam mana nak buat ni Ustaz? Sapu. Siapa nak sapu? Mak kau abah Siapa nak sapu? Saya pun kata, elok ni lah yang sakit sapu. Pandai-pandai je. Lepas tu bangun pagi Ahad tu dah tengok dah lain ni perut dah. Oi tengok dah, memang dah kepala dah ke bawah. Ada 3 kali tu, ada tu kek Motorola tu juga, saya tak tahu siapa orang buat air. Ya, orang bagi ingat. Dia kata ada ke Bukit Rokan ada dukun bunting, dah dapat gelaran dukun bunting juga kita sudah. Lepas tu saya berhenti, tak ada kerja, banyak kerja nak buat jadi dukun tu. Yo sampai jadi dukun buntingnya. Ada 3-4 orang lah tuan. Lepas tu tak ada dah. Bila dah kalau jadi dukun kan. Oh tak ada dah. Hanya kerja nak buat lagi. Apa kau orang hantar air tu tak ada tuan, kita hati. Kita susah kata tak ada watan nakal pun kan. Kemudian tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan ya, saya bagi tuan-tuan guru saya pesan. Sebenarnya tak ada bacaan khusus kita mengubah tuan-tuan. Tuan-tuan satu yo, asas yang paling kuat keyakinan kita pada Allah. Apa tu ingat? Fatihah. Lantak Fatihah tu. Qul Allah, baca dulu Qul Allah tu. Yang penting itu je. Bondo bahan-bahan ni semua perantaraan ni sebab usaha kita yo. Orang sapu nya cakapak ya elok. Berbulan-bulan orang tu lumpuh tak bangun-bangun, dia ambil cakapak tamp dia. Dah sudah tu. Dah macam tu ya ubah dah kang bangun dah tu. Usah. Bulan-bulan tak bangun dia pakai minyak kapak ayo. So bolong tu daun ni itulah daun ni boleh badan kawan tu. Tak apa daun suaso lah ini semua daun yang diboleh dengan kawan tu. Tak bangun-bangun juga. Dah yakin ke daun semua dah salah dah. Datang orang tu. Tuan baca apa tu? Allah ya. Ya sudah. Tuan macam suami sini tak berbaik. Tadi dah berbaik ni. Nak cakap apa? Kan jalan dah tu. Ajak jalan. Bangun ni tuan. Jadi kita keyakinan pada Allah lah. Kalau bila kita yakin, yang lain-lain tu asbab je kan. Usuh-usuh kita. Saya ingat cukup tuan dah banyak nak merepet dah tu. Dah tu. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ni tuan-tuan, kita duduk kat sini
Sama-sama kita ngaji, sama-sama kita cuba fahamkan ayat Allah Ta'ala ni, mudah-mudahan diberkati kehidupan kita dengan sebab ni, diberikan ketenangan dalam kehidupan, mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada sila, kalau dapat jawab saya jawab, kalau tak dapat jawab saya hutang dululah. Esok saya bayar. Mana yang saya boleh saya cash lah. Kalau tak pay cash tu hutang dulu. Kok ada, biasa tak ada. Ya. Ha? Ha. Ha. Oh, tu memang disebut oleh ulama kita. Nabi pun sebut. Dia ada 2 tempat tak boleh tidur. Siapa tidur yang disebut, siapa tidur waktu asar. Lepas asar maksud bukan waktu asar dia akan mewarisi beban. Siapa tidur lepas subuh mewarisi kepapaan. Okey, kita tengok balik hadis tu. Hadis tu riwayat ada. Siapa tidur lepas asar mewarisi beban. Tidur lepas asar, kumpet ke 5 cuba tuan tidur. Tidur dia akan tidur lama. Dia akan nak maghrib akan bangun. Cuba tengok keadaan tuan-tuan masa bangun tu. Tengok rasa macam bangang rasa tu. Dia botu tuan tidur pontang. Ni kita kita bahasa yang paling tepat tu nak menggambar tu, bila kita bangun lepas asar tu tidur. Roti warna tidur. Roti je jangan tidur. Lepas maghrib, lepas isyak baru tidur. Baru sedap tidur tu. Kalau tuan tidur roti warna tuan tidur kat lepas asar tu. Bawa nyangku jangan tidur. Tidur lepas tu macam puih lah. Nak maghrib tuan bangun. Dia tengok. Kita bangun tu badan tu roti. Rasa bangang, mamai kata bodoh. So, hiu. Pagi, walaupun kita bangun longong-longong, tapi kita rasa sogar. Memang waktu tidur. Sebab tu Nabi sebut, orang tidur lepas asar, dia akan mewarisi beban. Saya tuan-tuan saya cakap ni sebab saya pernah konon macam tu dulu. Tok guru saya marah masa tu Kek Mak Ahmadi, pek so dapat mumpek. Bukan pek bulun, mumpek pun kena marah. Sebab jangan dapat mumpek. Kau mumpek ni syukur tadi dia. Tak tahulah ustazah saya apa kau buat? Kau tidur lepas asar yo. Baru ingat, oh yo betul. Jangan tidur lepas asar. Jangan tidur lepas asar, ganti lepas ni kena baca surah Waqiah. Tiap hari kena baca surah Waqiah. Pun nak kuat ustazah syariah orang tampil. Baca. Hari Khamis jangan lupa baca surah Waqiah. Tapi baca tiap hari bagi bagus teh. Tidur lepas asar jangan tidur. Tidur lepas subuh. Tak boleh tidur lepas subuh tu maksud dia. Lepas subuh tu dah azan subuh kita tidur. 6 suku, 6 10 kita tidur. Nak tidur biar ada matahari naik kadar segala. Masuk pagi lepas subuh tu orang pergi kerja. Kita tidur. Memang papur lah kita. Tak ada apa masuk. Tak ada hasil. Tidur. Sebab itu tidur ni masa bila? Sunat tidur tu disebut qailulah. Tidur sebentar. Bila badan kita dah rasa letih. Qailulah tu pada ketika pukul 11 atau ke 12. Sejam 2 jam sebelum suhu masuk. Kita pagi kita bekerja. Lama-lama bila bekerja badan kita letih. Bila letih dia nakkan kerehatan. Kita tidur. Sebelum zuhur kita bangun. Tengok tidur tu. Qailulah tu lepas zuhur. Sebelum zuhur kita bangun, kita akan jadi sogar. Jadilah lepas zuhur tu, kita tak akan tidur lagi. Kita boleh buat kerja lain. Ini kan sebelum subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur, masa-masa tak tidur. Jadi tidur sebelum zuhur tu cantik. Imam Ghazali sebut, kalau tak boleh tidur lepas zuhur, tidur tidur sebelum zuhur, tidur lepas zuhur sekejap. Tapi jangan lajak sampai maghrib pula, sampai asar tidur. Parah tu. Tidur sekejap je. Hilang pedih-pedih mata tu. Jadi yang paling cantik tidur sebelum zuhur 2 jam atau 3 jam sebelum tidur tu. Yang itu. Jadi jangan tidur lepas zuhur, jangan tidur lepas subuh, jangan tidur lepas asar. Tu memang ada riwayat lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain tuan? Habis tu kan? Dah lah tu. Berhenti dah. Dah lah kita berhenti kat sini. Soalan tak boleh dah. Siapa soal makruh lah. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq auladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم
وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.